Para hadirin dipersilakan duduk. Ya, usai lagu negaraku dan bermulalah Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024. Yang mana Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 ini membawakan tema positif, progresif dan juga inovatif. Ini merupakan suatu kongres yang mana menetapkan hala tuju yang lebih adil dan juga saksama untuk hala tuju baharu Ekonomi Bumi Putra. Jadi pada ketika ini, Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 yang berlangsung selama 3 hari bermula pada tarikh hari ini 29 Februari 2024 cukup istimewa dan cantik tarikhnya. 29 Februari 4 tahun sekali, tetapi untuk Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 dimulakan pada tahun 1965. Alhamdulillah, masuk edisi yang ke-2024 memberikan fokus kepada 10 agenda utama ataupun kepada 10 fokus utama, antaranya memberikan fokus kepada reformasi pendidikan, daya saing perusahaan Bumi Putra, TVET, pendidikan teknikal dan juga beberapa lagi isu-isu yang dirasukan sesuai, relevan dan juga perlu untuk diberikan gambaran yang lebih progresif dalam konteks Ekonomi Bumi Putra. Untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 ini, saya amat bersahati untuk mempersilakan dan juga bersama dengan saya yang berbahagia Datuk Dr. Zunika binti Muhammad, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Ekonomi, untuk bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Datuk, ceritakan sedikit berkenaan Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 ini, Datuk. Okey, terima kasih. Saya rasa amat teruja sekali pada pagi ini kerana kita melihat sambutan yang sangat meriah pada hari ini. Kongres Bumi Putra ini sebenarnya adalah apa yang telah dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebenarnya semasa ucapan beliau pada pembentangan KSP Rancangan Malaysia yang lalu, yang mana beliau mengatakan bahawa kita perlu adakan kongres dan tujuannya adalah untuk menyediakan peluang dan sesi pencambahan fikiran untuk kita mendapatkan input-input dalam rangka satu hala tuju yang baru untuk pembangunan ekonomi Bumi Putra. Yang berbahagia Datuk, kita berikan tumpuan di pentas utama pada ketika ini untuk pimpinan bacaan doa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dengan nama-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala pujian bagi-Mu ya Allah, Tuhan yang menguasai sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan sahabat baginda. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkumpulnya kami pada hari ini dalam majlis yang penuh bermakna, majlis perasmian Kongres Ekonomi Bumi Putra tahun 2024. Amin. Yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah yang kami kasihi. Berkatilah ia dari awal hingga penghujungnya dengan rahmat dan rahim-Mu jua ya Allah. Amin ya Allah. Ya Malikal Mulk, kemurahan-Mu sahajalah yang kami pinta, sifat ihsan-Mu yang kami harapkan, limpah kasih sayang-Mu kami pohonkan. Semoga objektif matlamat Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 ini akan tercapai dengan jayanya. Perjalanannya lancar seperti direncanakan demi masa hadapan menuju Malaysia Madani yang gemilang. Amin. Ya Fattah, Ya Alim, semoga ikhtiar ini menatijahkan hasil seperti yang diharapkan. Seterusnya dapat memacu pembangunan negara kami yang tercinta. Jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai saksi dedikasi dan iltizam kami ke arah merangka hala tuju dan pendekatan baru dalam memartabatkan ekonomi Bumi Putra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum.
Amin, amin ya rabbal alamin. Kita sambung semula perbincangan kita yang berbagi, Datuk. Apakah mungkin boleh digambarkan berkenaan objektif KEB 2024 ini dan selama 3 hari ini apa yang akan diisi dalam konteks penganjurannya, Datuk? Terima kasih. Objektif utama kita adalah untuk memberi peluang untuk kita sediakan platform kepada semua rakyat Malaysia, tak kira bangsa, tak kira kaum, untuk menyuarakan pandangan dan membincangkan topik-topik mengenai pembangunan sosioekonomi Bumi Putra, dan pada masa yang sama untuk mengetengahkan tumpuan-tumpuan kerajaan untuk mencari hala tuju yang baru. Dan sepanjang 3 hari kita mengadakan kongres ini, kita akan mengutarakan program-program yang dalam bentuk pembentangan hasil daripada sesi libat urus. Sebenarnya usaha untuk kita mengadakan kongres ini telah pun bermula semenjak dari Januari lagi. Telah diadakan 10 kumpulan yang diberikan tugas untuk mengadakan percambahan fikiran dengan semua pemegang taruh kita di seluruh Malaysia untuk mendapatkan input-input apa yang ingin diketengahkan pada hari ini. Jadi pada hari ini akan dibawa usul-usul daripada hasil libat urus ini melalui pembentangan 10 kumpulan oleh pengerusi-pengerusi yang telah dilantik, dan juga kita akan ada sesi diskusi yang mana kita akan memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk utama yang perlu diberi perhatian dalam menyaksikan bagi kita untuk memastikan bahawa ke hadapan generasi muda kita akan bersedia untuk membangunkan Malaysia secara bersama. Ia akan berlangsung selama 3 hari. Hari ini sebermulanya, dan selepas ini kita akan menyaksikan ucap tamu oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Terima kasih kepada yang berbagi, Datuk Dr. Zunika, kerana bersama dengan kami dari Kementerian Ekonomi. Juga turut dianjurkan Kementerian Ekonomi bersama dengan agensi-agensi lain. Terima kasih yang berbagi, Datuk. Kita berikan tumpuan di pentas utama untuk ucap tamu oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatar ridha warda an ashabi ridha. Yang berhormat Saudara Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, pengurusi bersama Kongres Ekonomi Bumi Putra. Kita berikan penghargaan pada beliau. Rakan-rakan ahli-ahli jemaah menteri, yang berbahagia Ketua Setiausaha Negara, yang berhormat Speaker Dewan Negara, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, rakan-rakan Timbalan Menteri, ahli-ahli Parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ketua-ketua setiausaha, ketua-ketua pengarah, pegawai kerajaan, persekutuan dan negeri, para usahawan, para peserta Kongres Ekonomi Bumi Putra, pengurusi-pengurusi kluster dan pembentang-pembentang, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara sekalian. Mengawali bicara pagi ini, izinkan saya untuk merakamkan rasa keterujaan kerana dapat bersama-sama dalam peristiwa penting perjalanan perjuangan umat Bumi Putra. Lebih menyentuh nurani saya, Kongres kali ini dianjurkan oleh kerajaan. Ekoran lontaran cadangan yang dibuat semasa Perhimpunan Agung UMNO pada bulan Jun tahun yang lalu. Ini mengingatkan kita kepada Kongres Ekonomi Bumi Putra tahun 1965, iaitu KEB yang pertama, telah diadakan hasil daripada cetusan pemikiran Perhimpunan Agung ketika itu. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah mengilhamkan Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 ini untuk direalisasikan.
Kongres Ekonomi Bumiputera tahun ini adalah merupakan kesinambungan beberapa siri kongres yang telah dianjurkan sejak pertama kali pada 5 hingga 7 Jun 1965. Ia disusuli dengan kongres yang kedua pada 7 hingga 9 September 1968. Kedua-dua kongres ini telah menggariskan gagasan-gagasan besar haluan negara yang menyaksikan Malaysia seperti mana yang kita nikmati pada hari ini. Melalui kongres yang dianjurkan, kita bukan sahaja menyaksikan penubuhan agensi-agensi bermatlamatkan untuk mengangkat agenda Bumiputera, tetapi turut melahirkan DEB, Dasar Ekonomi Baru, yang membawa kepada kestabilan politik dan pengagihan kek ekonomi negara yang lebih adil untuk semua kaum. Melalui kongres yang pernah dianjurkan, selain DEB, negara juga dicorakkan melalui matlamat dan gagasan seperti masyarakat, perdagangan dan perindustrian Bumiputera, model ekonomi baru dan tindakan pembangunan Bumiputera 2030. Bagi Kongres Ekonomi Bumiputera kali ini, ia bagaikan sirih pulang ke gagang. Manakala tidaknya, KEB pertama dianjurkan oleh Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Kini ia dikendalikan oleh kementerian yang sama, cuma berbeza pada namanya, iaitu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Yang turut dilaksanakan bersama oleh Kementerian Ekonomi. Terima kasih Kementerian Ekonomi. Jika Kongres pertama dan kedua melahirkan dasar ekonomi baru, saya suka menengahkan cadangan bagi KEB pada kali ini untuk kita melaksanakan transformasi ekonomi Bumiputera atau TEB sebagai satu dasar untuk mengorak langkah ke hadapan. Transformasi ekonomi Bumiputera ini saya gariskan 3 matlamat utama yang perlu sama-sama kita capai. Pertama, keadilan sosio-ekonomi. Kedua, kemampanan negara bangsa. Dan ketiga, kemakmuran negara serta kesejahteraan rakyat. Ketiga-tiga matlamat utama ini adalah bagi memastikan dasar dan pelaksanaan agenda ekonomi Bumiputera dan ekonomi negara bukan sahaja menjamin penglibatan dan hak Bumiputera, tetapi pada masa yang sama memastikan wujudnya kesalingan atau sinergi dengan bukan Bumiputera. Mahu atau tidak, rela atau tidak, kesalingan antara kaum amat penting dalam memugar aktiviti ekonomi negara. Bertitik tolak dari hasrat DEB yang tidak mahu lagi aktiviti ekonomi dikaitkan dengan identiti kaum. Hari ini, tembok itu telah pun berjaya diruntuhkan. Kaum Bumiputera tidak lagi sinonim dengan usaha tani. China bukan lagi mendominasi gelaran saudagar. Begitu juga dengan kaum India tidak lagi berlegar di perladangan. Atas semangat inilah 3 matlamat utama yang digariskan menuntut semua kaum bahu-membahu membangunkan negara, menghormati agihan yang adil di samping menerima hakikat usaha untuk memartabatkan penyertaan Bumiputera dalam semua sektor ekonomi adalah dalam kerangka perlembagaan negara. Ia juga bagi memadamkan penceritaan ekonomi negara dikuasai oleh kumpulan minoriti yang tentunya mengundang resah kaum majoriti dan pada akhirnya mewujudkan kesenjangan sosial. Keadaan sebegini tentunya tidak sehat bagi sebuah negara yang telah melebihi 6 dekad dibangunkan secara bersama.
Sidang Kongres yang dikasihi, kita mempunyai beberapa matlamat, iaitu keadilan sosioekonomi. Sebagai matlamat pertama, transformasi ekonomi Bumiputera merupakan satu dasar baharu yang progresif bertujuan untuk merapatkan jurang ekonomi di kalangan rakyat Malaysia. Melalui transformasi ini, kita mahu memastikan penyertaan, pemilikan dan penguasaan 3P ini menjadi teras baharu kepada sektor ekuiti. Bumiputera dalam sektor ekonomi dapat diperkasakan dengan beberapa langkah. Malah ia juga bertujuan memastikan Bumiputera tidak lagi ketinggalan dalam menyertai peluang ekonomi dan teknologi baru, di samping turut serta membesarkan ekonomi negara. Dalam aspek pendidikan, kini masanya untuk kita memecahkan melenggu pemikiran kalangan Bumiputera bahawa bidang kemahiran bukanlah pilihan kedua, tetapi sebaliknya menjadi pilihan utama industri. Memperkasa modal insan melalui bidang kemahiran juga penting bagi mempersiapkan generasi Bumiputera sebagai tenaga kerja yang kompeten untuk bersaing di pasaran buruh yang semakin kompleks. Pada masa yang sama, usaha ini diyakini mampu meningkatkan peratusan pekerja mahir Bumiputera yang kini cuma berada di tahap 29.1% ketimbang berbanding kaum-kaum lain. Ia sudah tentu menjamin akses terhadap pekerjaan yang memberi pendapatan yang lebih munasabah dan stabil di dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam soal pemilikan pula, Bumiputera masih belum mencapai tahap pemilikan yang memuaskan dalam kalangan syarikat korporat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Ini mungkin berpunca daripada terbatasnya akses kepada pembiayaan dan pendanaan bagi memula atau memperluaskan perniagaan. Kita berharap inisiatif-inisiatif melalui dasar afirmatif sedia ada perlu diperkemaskan agar tahap penyertaan, pemilikan dan penguasaan Bumiputera dapat dipertingkatkan. Dengan transformasi ekonomi Bumiputera, kita akan terus memastikan peranan agensi-agensi amanah Bumiputera seperti PNB, Permodalan Nasional Berhad, seperti MARA, Majlis Amanah Rakyat, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad atau PUNB, Perbadanan Nasional Berhad, PNS, tabung haji dan pelbagai yang lain akan lebih terkehadapan dalam pengupayaan Bumiputera bagi semua sektor perekonomian. Apabila menyebut tentang MARA, kita ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun penubuhan yang ke-58. Yang kebetulan jatuh pada hari besok, 1 bulan Mac. Alhamdulillah, kita berhimpun hari ini bertepatan dengan lahirnya MARA daripada rahim Kongres Ekonomi Bumiputera yang pertama. Saudara-saudari, dengan Kongres ini memberikan fokus serta memperkemaskan inisiatif sedia ada. Transformasi ekonomi Bumiputera diyakini mampu mengatasi cabaran-cabaran sosioekonomi yang dihadapi dan membuka pintu ke jalan kemajuan yang lebih luas bagi setiap lapisan masyarakat. Saya suka mengimbau pengalaman saya kira-kira 48 tahun yang lalu. Semasa saya bertugas di sebuah bank komersial yang berpangkalan di luar negara. Governor Bank Negara ketika itu telah mengarahkan, Governor Bank Negara ketika itu telah mengarahkan
laporan bulanan monthly reports mengenai status pembiayaan dan penyertaan Bumi Putra, terutamanya berapa ramai pegawai dan pekerja Bumi Putra dalam bank-bank saudagar, bank-bank komersial, berapa ramai peminjam-peminjam Bumi Putra, berapa banyak pinjaman yang telah diberikan, untuk apa? Ianya memperlihatkan bahawa semua sektor mesti menampakkan komitmen bagaimana bagi memastikan agenda Bumi Putra dilaksanakan oleh sektor perbankan dan swasta. Sehubungan itu bagi memastikan semua usaha pengupayaan Bumi Putra, baik di peringkat kementerian, agensi, GLC, GLIC dan lain-lain dilaksanakan dengan berkesan. Saya suka mengusulkan MARA perlu diperkasakan dengan tanggungjawab penyelarasan, pemantauan dan penilaian di bawah Majlis Ekonomi Bumi Putra yang dipengurusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Serentak dengan itu, Unit Pemerkasaan Bumi Putra yang dulu dikenali sebagai Unit Penyertaan Bumi Putra di Kementerian, Agensi, GLC dan GLIC perlu diaktifkan semula agar penyelarasan, pemantauan dan penilaian dapat dijalankan dengan berkesan. Kalau ini disetujui oleh persidangan Kongres, saya harap tepukan kita akan didengar oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Matlamat kedua, kemampanan negara bangsa. Dalam perjalanan kita untuk memperkasakan ekonomi Bumi Putra, kita tidak boleh mengabaikan kekuatan pokok yang membentuk asas kemampanan negara bangsa, iaitu kekuatan dalam pemeliharaan kesatuan dan kesepaduan, kestabilan politik dan struktur sosial yang teguh. Kongres 2024 ini mesti dijadikan medan untuk kita mempertingkatkan keupayaan ekonomi Bumi Putra agar lebih dinamik dan berani beradaptasi dengan perubahan yang tidak menentu dalam pasaran kewangan. Ketidaktentuan dalam situasi ekonomi global, konflik regional dan geopolitik, inflasi, pandemik dan lain-lain cabaran agar Bumi Putra mempunyai ketahanan atau resilient serta kemampuan untuk terus bersaing. Transformasi ekonomi Bumi Putra mestilah dijadikan suatu dasar besar yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Bumi Putra dan menarik pelaburan agar kita dapat membina landasan ekonomi yang kukuh untuk kemampanan jangka panjang. Kita mesti berani mencipta kekuatan dalam menjalin hubungan luar melalui promosi dan diplomasi perdagangan serta kerjasama antarabangsa. Langkah ini insya-Allah mampu membuka pintu peluang yang lebih luas dan membina jambatan kesejahteraan bersama di peringkat global. Janganlah kita hanya berlegar di arena domestik, di gelanggang kita sendiri, tetapi gapailah pasaran sejagat yang mempunyai potensi nilai pasaran melebihi $5 trilion Amerika menjelang tahun 2030. Saya percaya akhirnya dengan dasar transformasi ekonomi Bumi Putra ini, kita tidak hanya memperkasakan ekonomi Bumi Putra tetapi juga membina kemampuan bagi membina sebuah negara bangsa. Peranan kaum wanita juga menjadi elemen penting sebagai suatu kekuatan yang mendukung pembangunan lebih seimbang dan berkeadilan. Terima kasih
kehadiran melebihi 50% yang terdiri pada para wanita. Keterlibatan dan pemerkasaan wanita bukan sahaja menjadi tuntutan masa kini. Sebaliknya, wanita yang terlibat dalam pelbagai sektor dan peringkat kehidupan membawa sinergi yang tidak ternilai kepada pertumbuhan ekonomi dan sosial kita. Matlamat ketiga, iaitu bagi membina kemakmuran negara dan kestabilan rakyat. Dasar transformasi ekonomi Bumiputera ini bukan sekadar satu usaha untuk memperkasakan ekonomi. Ia adalah langkah inklusif yang membawa impak positif kepada kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Setiap langkah yang diambil untuk memperkasa ekonomi Bumiputera adalah sejajar dengan usaha ke arah pembangunan yang lebih melata dan mewujudkan landasan untuk pertumbuhan ekonomi yang kukuh. Hakikatnya, kemakmuran negara amat bergantung kepada pertumbuhan ekonomi, malah melalui transformasi ekonomi Bumiputera. Program sokongan dan pembiayaan yang disediakan tidak hanya membantu usahawan tetapi turut merangsang aktiviti dan melengkapi ekosistem ekonomi negara secara keseluruhan. Sudah pasti ia turut menyumbang kepada peningkatan KDNK negara di samping memberi peluang untuk pembangunan infrastruktur dan pelaburan dalam pelbagai sektor. Manakala kesejahteraan rakyat amat dipengaruhi oleh ekonomi individu. Untuk itu, transformasi ekonomi Bumiputera bukan hanya memberi fokus kepada inisiatif memperkasa golongan korporat, tetapi juga berbicara tentang ekonomi rakyat biasa. Kongres kali ini mesti mencari solusi, mesti mencari penyelesaian untuk lebih ramai Bumiputera berpartisipasi dalam kegiatan keusahawanan, berdikari di dalam menjana pendapatan yang akhirnya akan membawa kepada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhannya. 6 tekad pemberkasaan Bumiputera yang akan saya lontarkan adalah ekoran dari komitmen untuk kita menjayakan 3 matlamat yang telah saya gariskan tadi. Ini bagi kita untuk menterjemahkan pencapaian transformasi ekonomi Bumiputera. Tentunya yang bulat tidak akan datang bergolek, yang pipih tidak akan datang melayang. Suka saya untuk menarik perhatian para hadirin sekalian bagi kita sama-sama menggariskan 6 tekad sebagai rukun bagi kita terus bergerak sederap untuk mencapai cita-cita yang diinginkan bersama. Tekad yang pertama, mempertahankan agenda Bumiputera. Tekad ini adalah untuk mempertahankan agenda Bumiputera yang sedia ada. Dasar dan inisiatif yang diperkenalkan termasuk soal pemilikan tanah, equity perniagaan, pendidikan, peluang usaha, pekerjaan dan perbekalan walaupun masih belum mencapai sasaran perlu terus diperkasakan. Contohnya, pemilikan dan penguasaan dalam sektor korporat Bumiputera yang hanya berada pada tahap 17.2% walaupun sepatutnya sasarannya 30% pada tahun 1990 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh dasar ekonomi baru. Maka kita tidak boleh berhenti untuk mengusahakannya sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam aspek 3P tadi. Malah semua pihak yang terlibat dengan agenda Bumiputera harus mengambil tanggungjawab bersama. Kerajaan punya tanggungjawab, agensi pelaksana perlu terus melaksanakan mandat dan tidak melupakan asas penubuhan mereka. Ini harus ditanam di hati kita semua. Tekad kedua,
menutup ketirisan pelaksanaan. Serentak dengan itu, usaha menutup ketirisan pelaksanaan dasar dan inisiatif Agenda Bumiputera menjadi tekad yang perlu kita pegang. Apabila disebut soal ketirisan, semua pandangan menjurus kepada soal tata kelola. Namun tidak kurang juga ketirisan ini berlaku di peringkat pelaksanaan dan penerima yang mengambil jalan mudah untuk mencapai keuntungan cepat. Caranya dengan melepaskan pegangan yang seharusnya menjadi hak milik Bumiputera yang pada akhirnya menjejaskan matlamat penguasaan dan penyertaan yang disasarkan. Tekad ketiga bagi mewujudkan kesetaraan antara wilayah, kaum dan kelompok. Dalam hal ini, transformasi ekonomi Bumiputera mesti bertekad untuk mewujudkan kesetaraan antara wilayah, kaum dan kelompok. Keseimbangan peluang perlu diagihkan antara wilayah Semenanjung, Sarawak dan Sabah, kaum dan juga kelompok-kelompok masyarakat. Untuk itu, pada kali ini, Kongres telah dapat menterjemahkan apa yang ada di Minda Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Di mana pada kali ini Kongres turut menjemput bukan saja Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Dewan Perniagaan Cina, Dewan Perniagaan India, Dewan Perniagaan Kadazan Dusun, Dewan Perniagaan Dayak, Dewan Perniagaan Islam, malah dewan-dewan perniagaan yang lain untuk turut serta di dalam Kongres ini. Ini bagi mewujudkan keterangkuman selain pada cendekiawan, ahli profesional, individu tersohor dan pelbagai bidang bagi kita menyumbang saran di dalam Kongres ini. Ini adalah bagi memastikan pemerkasaan agenda Bumiputera akan lebih melata dan difahami oleh rakan-rakan kita dari pelbagai kaum. Dan pada masa yang sama, rantaian peluang ini juga akan memberikan limpahan serta manfaat kepada kaum-kaum lain dan kelompok masyarakat dalam kemajmukan di negara kita. Saya percaya melalui pelaksanaan dasar-dasar yang adil dan inklusif, kita akan berupaya membangunkan pelbagai inisiatif baru yang dapat mengurangkan jurang sosial dan ekonomi, merentasi wilayah, kaum dan kelompok dalam masyarakat. Tekad keempat, mengenal pasti peluang baru. Tekad ini adalah dengan azam untuk memberi tumpuan kepada mengenal pasti peluang dan perkembangan ekonomi baru bagi masa hadapan. Ia merupakan proses penting dalam merancang strategi yang mampu menepani derasnya perubahan-perubahan teknologi, model perniagaan dan juga gaya hidup masa hadapan. Tumpuan kepada tekad ini perlulah melibatkan analisis terhadap trend dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dan keperluan industri seperti inovasi, teknologi berasaskan Industrial Revolution 4.0, teknologi Artificial Intelligence atau AI dan teknologi digital serta otomasi. Tekad kelima adalah untuk mewujudkan jalinan tulen. Bagi tekad ini, kita mestilah mewujudkan jalinan tulen ekonomi Bumiputera dan bukan Bumiputera. Dalam konteks inklusif, sejak DEB diperkenalkan hingga ke hari ini, kerjasama ekonomi di antara Bumiputera dan bukan Bumiputera telah wujud. Namun, sebahagian jalinan ini masih boleh dipertikaikan ketulinannya. Melalui transformasi ekonomi Bumiputera, kita tidak mahu lagi wujudnya aktiviti ekonomi hanya atas nama Bumiputera sahaja. Kita mahu Ali dan Baba benar-benar berfungsi melaksanakan aktiviti perniagaan. Ali dan Baba terlibat dengan pengurusan, pentadbiran dan pelaksanaan perniagaan. Bukannya
Alibaba yang memanipulasi peluang dan mengambil jalan mudah untuk mengaut semua keuntungan. Tindakan seumpama ini pada akhirnya menyukarkan hasrat kerajaan untuk mempertingkatkan penguasaan Bumiputera dalam sektor ekonomi. Selain itu, tindakan kelompok Bumiputera sebegini tidak mencerminkan bentuk kekayaan dan pemilikan sebenar. Ianya mesti direalisasikan dengan tekad baharu yang lebih kemicet. Tekad ke-6, menjamin tidak meminggirkan kaum lain. Tekad ini adalah guna untuk menjamin supaya kita, khususnya kerajaan, tidak meminggirkan atau menafikan hak kaum lain. Tekad ini bagi mewujudkan keadilan dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Kita telah menyaksikan sejak pelaksanaan Kongres yang pertama pada tahun 1965 dan diikuti beberapa penganjuran seterusnya sehingga kini, pelaksanaannya turut mengangkat dasar-dasar yang menghormati hak semua kaum, termasuk dalam akses kepada peluang ekonomi, pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan lain. Sejarah telah membuktikan bahawa usaha kerajaan memperkasa Bumiputera tidak sesekali menyebabkan mana-mana kaum lain di negara ini terpinggir. Begitu juga dengan pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera ini, hak pelbagai kaum akan terus dijamin. Saudara-saudari peserta Kongres yang dihormati, kita mesti juga melakukan ikhtiar untuk pemerkasaan Bumiputera dalam bidang ekonomi. Setelah saya menggariskan 3 matlamat utama dan 6 tekad transformasi ekonomi Bumiputera, izinkan saya untuk melontarkan 3 ikhtiar pemerkasaan Bumiputera. 3 ikhtiar ini saya percaya akan menjadi sebahagian daripada usaha-usaha lain yang bakal digarap di samping kita mahu dalam Kongres ini tekad serta matlamat serta ikhtiar ini dapat diterjemahkan pelaksanaan ini. Ikhtiar ini saya fikirkan mampu melonjakkan agenda pemerkasaan Bumiputera menjelang usia 1 abad negara merdeka, di mana saya ingin menyarankan ikhtiar pertama bagi kita mewujudkan Perbadanan Tanah Bumiputera. Ia berguna bagi mengekalkan pemilikan tanah Bumiputera yang menjadi asas kepada kestabilan ekonomi dan pemeliharaan identiti kebangsaan, terutamanya dalam mempertahankan tanah reserve Melayu. Saya menganjurkan agar diwujudkan Perbadanan Tanah Bumiputera, di mana perbadanan ini akan bertanggungjawab untuk merangka mekanisme yang membolehkan pemilikan tanah Bumiputera, khususnya reserve Melayu, ditingkatkan dan dimanfaatkan pada masa hadapan. Adalah disyorkan semua tanah-tanah berstatus pajakan dan telah tamat tempoh pajakannya. Bagi kawasan-kawasan pertanian yang melebihi 50 ekar atau plot-plot industri yang melebihi 20 ekar, apabila sampai tempoh tamat pajakannya dan dipohon untuk penyambungan dari kerajaan-kerajaan negeri dan juga wilayah sekutuan, kita minta 20% daripada tanah berkenaan hendaklah diserahkan semula kepada kerajaan dan diurus tadbir melalui perbadanan ini. Penubuhan Perbadanan Tanah Bumiputera merupakan langkah proaktif untuk menjamin pertamanya keseimbangan demografi kaum, keduanya bagi mewujudkan kelangsungan kawasan usaha Bumiputera bagi tujuan pertanian, perindustrian dan penempatan baru, dan ketiga
usaha tambahan mengekalkan pemilikan tanah di kalangan Bumiputera melalui agensi amanah itu. Langkah ini saya kira akan dapat memberi pulangan dan peluang yang lebih besar kepada Bumiputera untuk memiliki sebahagian daripada aset tanah negara. Melalui perancangan teliti dan strategik, setiap kawasan usaha diharap dapat memberi manfaat maksimum kepada komuniti Bumiputera, mencipta kelestarian ekonomi yang berterusan. Ikhtiar kedua, saya ingin menyarankan supaya diwujudkan wakaf pendidikan, wakaf kesihatan dan wakaf kebajikan. Saya yakin saudara-saudari yang hadir dalam kongres pada hari ini sudah pastinya prihatin mengenai masa depan Bumiputera dan menyimpan iltizam untuk sama-sama menyumbang kepada sebarang usaha memperkasakan agenda Bumiputera. Justru ikhtiar kedua yang ingin saya sarankan adalah mengenai pengujudan wakaf kesihatan dan pendidikan Bumiputera yang akan menjamin perkhidmatan kesihatan dan pendidikan yang berterusan kepada Bumiputera. Ikhtiar ini juga sebagai usaha untuk mendepani isu-isu kenaikan kos perkhidmatan kesihatan dan pendidikan kepada golongan asnaf, warga emas dan kumpulan sasaran yang terjejas. Bagi menterjemahkan ikhtiar ini, satu pelan wakaf sihat dan didik Bumiputera dicadangkan yang bertujuan untuk pertamanya bagi menyediakan fasiliti, peralatan dan perkhidmatan kesihatan seperti pusat dan mesin hemodialisis, khidmat penjagaan kesihatan warga emas dan sebagainya. Kedua, pembiayaan rawatan bagi penyakit kronik. Ketiga, pemerkasaan institusi pendidikan dan pusat latihan Bumiputera. Keempat, pendanaan beasiswa untuk anak-anak Bumiputera. Kelima, memperkasa program perkembangan kemahiran untuk meningkatkan keboleh pasaran tenaga kerja Bumiputera. Marilah kita mengambil tanggungjawab bersama dalam membantu dan menyumbang di dalam menyediakan sumber tambahan melalui amalan berwakaf untuk menjalankan program pembangunan pendidikan, kesihatan maupun kebajikan. Demi kesejahteraan Bumiputera, saya menganjurkan sistem caruman daripada syarikat-syarikat GLC, GLIC, yayasan-yayasan, badan-badan amanah dan orang perseorangan untuk sama-sama menjayakan apa yang telah saya lontarkan tadi. Semoga ini menjadi asbab yang mengundang keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar ketiga iaitu mengindustrikan pertanian. Syaur untuk mengindustrikan pertanian bertujuan untuk melibatkan Bumiputera dalam sektor pertanian tanaman makanan yang berskala besar serta dapat menjamin pengeluaran sumber makanan segera. Saya mengambil contoh kejayaan Felda dan Felkra dalam membangun dan memajukan pertanian tanaman komoditi yang telah menjadikan negara kita antara pengeksport kelapa sawit dan getah terbesar. Kita sedar sebahagian masyarakat Bumiputera tidak mempunyai tanah yang begitu besar. Keluasannya juga mungkin tidak ekonomikal di samping kekangan kewangan untuk mengusahakannya. Namun, sekiranya tanah-tanah ini dapat disatukan dan dibangunkan secara skala besar, pastinya setiap pemilik tanah dapat memperolehi manfaat yang berterusan di samping membantu meningkatkan sosioekonomi setempat. Bagi menjayakannya, saya mencadangkan penubuhan sebuah entiti yang dapat memainkan peranan untuk mendanai dan membangunkan tanah-tanah Bumiputera atau tanah-tanah berkelompok milik Bumiputera yang berpotensi untuk diusahakan dengan tanaman makanan. Melalui ikhtiar ini, kita juga perlu menggunakan teknologi dan inovasi baru
bagi mempertingkatkan hasil tanaman. Pastinya pengaplikasian teknologi moden dalam pertanian memerlukan kos dan pendanaan yang tinggi bagi menjayakannya. Dengan wujudnya sebuah entiti yang memberi tumpuan khusus kepada sektor ini, usaha, pendanaan, kajian, inovasi dapat dilakukan secara berstruktur untuk mempertingkatkan pengeluaran hasil. Pengeluaran hasil berskala besar dan penggunaan teknologi membolehkan penghasilan kepelbagaian produk hiliran pertanian yang mempunyai nilai tambah dan boleh dipasarkan secara komersial serta membawa keuntungan yang berganda. Saudara-saudari, saya percaya melalui pendekatan yang sama dalam tempoh beberapa tahun ke hadapan, pengeluaran hasil makanan dalam negara akan dapat menampung keperluan domestik selaras dengan usaha keterjaminan makanan. Malah kita juga insya-Allah berupaya menjadi negara pengeksport hasil pertanian seperti hasil komoditi kelapa sawit dan getah. Untuk itu, kita mesti bertekad juga untuk mengubah destiny Bumiputera. Barang sudah pasti, sepanjang Kongres 3 hari ini dan siri-siri libat urus yang telah diadakan sebelum ini, kita telah mendengar pelbagai masalah dan kita akan mendengar terus pelbagai masalah, keluhan, terutamanya tentang kelemahan Bumiputera telah dan akan kita terus wacanakan. Sementara kita mengakui kelemahan baik di peringkat kerajaan maupun di peringkat pelaksanaan, apa yang lebih penting ialah bagaimana kita mahu bergerak ke hadapan. Kesilapan dan kelemahan lalu adalah satu pengajaran. Menangisi atau meratapi bukanlah jawapannya. Sebaliknya, bangkit semula dari kelemahan dan kesilapan lalu dengan tekad yang baru adalah semangat yang sepatutnya diangkat melalui Kongres ini. Kita tidak perlu apologetik, tidak perlu memohon maaf untuk membicarakan agenda besar Bumiputera. Kerana kita tidak pernah meminggirkan atau menindas hak kaum-kaum lain. Malah santunnya Bumiputera sentiasa menghormati kontrak sosial yang menjadi asas keharmonian negara. Seperti yang pernah diungkapkan oleh almarhum Tun Abdul Razak semasa merasmikan penutupan Kongres Ekonomi Bumiputera pertama pada tahun 1965. Saya ingin memetik apa yang dikatakan oleh beliau. Kemajuan sesuatu bangsa itu bukanlah dalam tangan kerajaan, bahkan bukanlah dalam tangan menteri, tetapi ialah dalam tangan, dalam nadi, titik peluh tiap-tiap orang rakyat negara ini. Oleh itu, kalau kita semua ada mempunyai keazaman, semangat dan jiwa ingin kepada kemajuan, semangat dan jiwa berani dan bersedia bekerja, berkorban dan bertenaga dengan berkat Tuhan, kemajuan akan tercapai. Begitulah ungkapan almarhum Tun Abdul Razak pada 7 Jun 1965 dalam Kongres Ekonomi Bumiputera yang pertama. Sehubungan itu, ayuh kita semua, kerajaan, agensi pelaksana, pemimpin, pegawai kerajaan, para cendekiawan, profesional, pemimpin-pemimpin NGO, balah rakyat harus bukan sekadar mengimbau 3 matlamat, 6 dekad dengan 3 ikhtiar yang telah saya sebutkan tadi. Kita mesti berazam dengan penuh jujur dan sedaya upaya untuk menjadikan transformasi Bumiputera ini sebagai satu komitmen kita bersama, insya-Allah. Tali yang menyatukan simpulan itizam kita,
jambatan untuk anak bangsa kita menyeberangi masa hadapan dengan penuh keyakinan. Sebagai pelantar kukuh untuk kita berdiri sama tinggi sebagai sebuah bangsa Malaysia. Saya ingin akhiri dengan 2 rakaat pantun. Anak kecil main api, gundahnya hati bila didendang. Tekad dan usaha jangan berhenti, kuatkan semangat, bukan kepalang. Sekawan serati bersama angsa, berenang di tasik Tanjung Bidara. Walau ditangis nasibnya bangsa, patah sayap ku usahakan juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang datang yang memenuhi dewan ini. Saya bangga. Saya bersyukur dengan kehadiran yang begini ramai yang memperlihatkan agenda ekonomi Bumiputera sangat-sangat perlu diperkasakan semula bersama-sama dengan pemimpin dan tokoh-tokoh serta lain-lain kaum di negara ini. Kita ucapkan terima kasih kepada pemimpin lain-lain kaum yang juga memahami hasrat Kongres ini. Moga-moga Kongres selama 3 hari ini akan menggamit kejayaan sepenuhnya, bukan untuk menterjemahkan agenda-agenda politik sempit, tetapi adalah agenda untuk Bumiputera dan negara keseluruhannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 6 tekad dan juga 3 ikhtiar itu antara perkara yang digarap dan juga digariskan dalam pemerkasaan agenda ekonomi Bumiputera. Perkara ini bukan hanya bertumpu pada Bumiputera semata-mata, tetapi bagaimana penglibatan kaum-kaum yang lain dan juga penglibatan orang-orang yang berkepentingan dalam memastikan agar pemerkasaan ekonomi Bumiputera akan dapat dicapai, dan juga hasrat ini dilaksanakan dan juga direkayasa melalui penglibatan secara libat urus, melalui dengan pihak-pihak yang dirasakan sesuai dan juga relevan dalam memberikan agenda dan juga memberikan buah fikir kepada agenda pemerkasaan Bumiputera. Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 bermula pada hari ini sehingga 2 Mac 2024. InsyaAllah kita akan bawakan bersama dengan anda secara langsung saban hari untuk perkembangan dan juga perkongsian wacana serta forum yang dilangsungkan sepanjang KEB 2024. Seketika ini kita kembali bersama sahabat-sahabat penyampai di Angkasa Puri. Silakan Syuhaida dan Irfan. Terima kasih rakan kita Suhaida untuk perkongsian langsung Majlis Perasmian Kongres Ekonomi Bumiputera 2024. Dan untuk segmen terakhir pada siaran kita pagi ini, kita akan dengan isi meminta untuk